أستغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan sambung lagi bacaan kitab atau kajian kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman atau fahaman-fahaman yang perlu untuk diluruskan, karya yang ditulis oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada muka surat 5 perenggan kedua lah. Tak apa, kita sambung dari perenggan kedua. Kalau tak silap perenggan ketiga, kita sambung dari perenggan kedua, tak apa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa hadhihi al-qa'idatu, adapun kaidah ini, hiya min ajallil usul, itu termasuk asas yang paling penting, allati yang bagi patut, jadi yang patut atau yang sepatutnya, antutba'a, untuk diikuti fid da'wah, di dalam berdakwah ilal Islam, menyerukan kepada agama Islam. Jadi kaedah ini adalah kaedah paling utama yang perlu untuk kita ikuti, iaitu kaedah keterbukaan, bersikap terbuka, sikap transparan, yang merupakan asas kepada terbinanya satu masyarakat dan asas kepada bersatunya anggota-anggota di dalam, orang-orang di dalam masyarakat tersebut. Baik. Laqad a'ta al-islamu, laqad dan sungguh, a'ta telah memberi, al-islamu agama Islam, al-fursata akan peluang, li'a'daihi terhadap musuh-musuh Islam. Memberi peluang apa? Lin nazri wat tabassur, dan merenung. Sebahagian ada yang baca at-tafsir. Faqala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun, wa in dan jika ahadun, terdapat seorang, minal musyrikina daripada orang-orang musyrikin, istajaraka meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu maka lindungilah hu akan musyrikin tadi, hatta sehingga yasma'a dia mendengar kalam Allah, akan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam sendiri memberikan peluang kepada musuh-musuh Islam untuk berfikir dan merenung. Maka ini memberi pada musuh-musuh Islam, apatah lagi kepada sesama Islam. Ada yang tanya ni, kitab ni ada yang terjemahan bahasa Melayu tak? Setakat yang saya jumpa belum ada lah. Yang di Malaysia belum saya jumpa. Tapi kalau Indonesia ada terjemahan bahasa Indonesia ada. Sebab apa? Terjemahan ini mestilah melalui anak murid. Jadi ada persatuan anak murid kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi beliau lah, jadi mereka-mereka lah yang menerjemahkan dengan izin daripada anak-anak murid ini. Baik. Wa'ata, dan juga agama Islam, dan telah memberikan oleh al-Islamu agama Islam, wa'ata, dan telah memberi Islam al-fursata akan peluang, liibda'i untuk menyampaikan, ayya'tiradin bantahan apa-apa. Jadi apa-apa bantahan, au mafhumin atau apa-apa fahaman, au burhanin atau apa-apa bukti, fi nafsil mu'arid pada diri orang yang melawan, al-mu'anid yang menentang. Jadi orang-orang yang menentang agama Islam itu, kita
agama Islam ini memberikan peluang kepada mereka untuk menyampaikan apa yang menyebabkan mereka itu tidak setuju dengan kita, bantahan apakah atau bukti apakah. Jadi bukti yang ada pada kamu tu datangkan pada kami. Faqala, dalil dia apa? Faqala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, qul hatu burhanakum, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, hatu, datangkanlah olehmu, burhanakum, akan bukti-bukti kamu. Jadi kalian semua itu datangkan bukti kalian, in kuntum shadiqin, apabila kalian itu termasuk orang yang benar. Wa talaba, dan meminta Islam menuntut minal musyrikina, daripada orang-orang musyrikin, ayyanzuru, untuk merenung, wa yatafakkaru, dan berfikir, fi amrid dini, di dalam urusan agama, taratan munfaridina, baik itu secara sendirian, wa taratan mujtami'ina, baik itu secara beramai-ramai. Wa dzalika, yang demikian itu, bi'aqdil majalis, dengan membuat majlis-majlis, wan nadawat, dan forum-forum, litasyawur, untuk bermusyawarah, fi haqiqatid dini, tentang hakikat agama, wa haqiqatid da'i, dan hakikat baginda yang berdakwah, iaitu Muhammadin, Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, innama, sesungguhnya, aku ini mengingatkan kamu, biwahidatin, tentang satu hal saja, antaqumu, iaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas. Antaqumu lillah, menghadap Allah dengan ikhlas, mathna, secara berdua-dua, wa furada, ataupun sendiri-sendiri. Thumma tatafakkaru, kemudian kamu berfikir tentang Muhammad, berfikir tentang dia, ma bisahibikum min jinnah, tiada bagi kawan kamu itu penyakit gila. Jadi berfikir tentang Nabi Muhammad, dan kamu akan dapati bahawa tidak ada pada diri Nabi Muhammad itu penyakit gila. Jadi kan orang musyrikin menuduh Nabi Muhammad itu gila. Ada saudara Arman, mungkin boleh diusahakan untuk diterjemahkan untuk kebaikan umat. Tak tahu nak kata lagi yang tu, tak berani nak janji. Semoga kalau bukan saya, mungkin orang lain yang menerjemahkan, semoga aja ada, insya-Allah. Baik, kita tengok di sini macam mana agama Islam. Itu ada yang komen, ada yang diterjemahkan. Alhamdulillah, tinggal kita baca saja. Baik. Jadi agama Islam memberikan peluang kepada musuh-musuhnya untuk berfikir dan merenung, kemudian menyampaikan bantahan, menyampaikan fahaman mereka. Jadi fahaman Islam macam ni, fahaman mereka macam mana, datangkan. Kemudian mendatangkan bukti. Kemudian ini, bal wa a'zamu min hadha, bahkan yang lebih dari itu, wa dzalika, iaitulah, annahu, bahawasanya agama Islam itu, a'ta as-thiqata, agama Islam memberikan as-thiqata, akan kepercayaan, lil mu'anid, kepada orang yang menentang, liyataqaddama, supaya maju ke hadapan, wa yatakallama, dan berbicara, wa yahussa, dan berfikir, binafsihi. Penerbit dari Indonesia, ya betul. Saya pun terjemah, saya pernah jumpa terjemah memang daripada penerbit dari Indonesia. Wa yahussa, dan berfikir, binafsihi, dengan dirinya, wa bimawqi'ihi, dan posisinya, wa bi annahu, dan sesungguhnya orang mu'anid tadi mestilah merasakan, berfikir bahawa dia itu kainun, dia ada, hayyun, hidup, lahu aqluhu, baginya akal. Jadi orang yang menentang agama Islam tadi mestilah agama Islam beri peluang, baiklah kamu berfikir, datangkan bantahan, kita bagi kepercayaan kepada mereka untuk berbicara, berfikir tentang dirinya, tentang posisinya, dan menyedari bahawa dia itu
hidup akalnya. Lahu aqluhu, akalnya. Akalnya hidup, boleh berfikir. Fala budda, maka wajib ayyaqila, untuk berfikir. Jadi akalnya hidup, maka dia wajib untuk berfikir. Walahu fahmuhu, dan baginya kefahaman. Fala budda ayyafhama, maka dia wajib untuk faham. Jadi dia mampu faham, ada ilmu, ada akal. Tak faham, dia ada guru, dia boleh tanya pada guru dia. Jadi tak ada alasan untuk tidak mau berfikir. Baik. Wa ba'da hadza, dan setelah proses berfikir ini, wa ba'da hadza ta'aquli, setelah proses berfikir ini, wa tafahum, dan pemahaman ini, la budda, maka wajib an nasma'a minhu, maka wajib untuk kita sebagai umat Islam ini mendengar minhu, daripada mu'anid, orang yang menentang tadi. Mendengar apa? Thamrata aqlihi, akan buah fikirannya, wa thamrata fahmihi, dan buah fahamannya. Jadi kita tengok macam mana agama Islam ini bersikap terhadap orang yang bukan Islam semacam ini. Apalagi kalau sesama Islam. Cuma berbeza fahaman sedikit-sedikit itu, datangkan bukti. Kita mampu berfikir, datangkan bukti. Kita mampu memahami, datangkan bukti. Saya ada guru, kamu ada guru, datangkan bukti. Berbeza pendapat itu dalam agama Islam itu biasa. Berbeza pendapat dalam imam 4 mazhab sahaja, dalam bab kunut pun berbeza-beza. Bab kunut sahaja, apalagi bab yang lain, itu biasalah. Berbeza pendapat itu biasa. Bukan makna berbeza pendapat terus kita saling, bukan. Ni kita tengok macam mana adab di dalam agama Islam. Baik. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa inna, dan sesungguhnya kami, au iyyakum, ataupun kamu, itulah ala hudan, berada au fi dhalalim mubin, atau di dalam kesesatan yang nyata. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita dialog. Sama ada aku atau kamu itu, baik aku yang benar atau kamu yang salah, ataupun kamu yang benar atau aku yang salah. Jadi sama ada macam tu sahaja. Jadi dialog. Berdialog, berdiskusi, bermusyawarah. Musyawarah pun tak mau, yang tu lain pula tu. Kalau merasa benar, yakin dengan kebenaran, silakan datangkan bukti, silakan datangkan dalil. Ini seruan agama Islam untuk orang yang menentang agama Islam, menentang fahaman-fahaman di dalam Islam ini. Jadi kita datangkan bukti, mereka juga datangkan, kita dah sebut dah bukti kita, dalil kita, mereka juga datangkan. Baik, kalau nak bermusyawarah pun tak berani, tak usahlah. Tak payahlah sembang-sembang apa pun, diam sajalah. Perli-perli memerli pun tak payahlah. Kalau macam tu, itu menandakan bahawa kamu itu tidak ada akhlak, tidak ada ilmu, jahil, tapi mau berkata-kata. Akhirnya, ibarat pepatah mengatakan, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Anjing biarkan dia menyalak, kafilah tetap berlalu. Jadi kita tetap jalan. Tak peduli, jangan peduli dengan mereka. Baik. Hakadha, yang demikianlah itu amarallah Ta'ala, Allah menyuruh, telah menyuruh oleh Allah Ta'ala nabiyahu, akan nabinya Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyaqula, untuk bersabda atau untuk berkata, baginda, lil musyrikina, kepada orang musyrikin, al-mubtilin, yang menentang, ad-dallin, yang sesat, alladzina, yang la dina lahum sahihun, yang tidak ada agama, lahum, bagi mereka itu, sahihun, yang betul. Jadi agama mereka itu tidak betul, maksud di sini itu, yakni yang mana yang mereka itu mempunyai agama yang tidak betul, maksud dia macam tu. Wala aqidata mu'tabarah, dan tidak mempunyai akidah, keyakinan mu'tabarah, yang dianggap, indal jidal, ketika berdebat, wal munaqasyah, dan diskusi. Baik. Imma an akuna ala hudan, sama ada, jadi Allah suruh kepada Nabi untuk bersabda, untuk mengatakan kepada kaum musyrikin yang menentang dan sesat, yang tidak mempunyai agama yang betul, maksudnya mereka itu berada di dalam agama yang salah dan akidah yang salah. Berkata ketika berdebat dan bermunaqasyah dengan mereka itu, berkata apa? Imma an akuna ala hudan, sama ada aku ini berada di dalam
hidayah di dalam petunjuk, au antum ataupun kamu. Jadi aku yang betul ataupun kamu yang betul. Wa imma an akuna ala wa imma atau sama ada aku ini ala dalalin, berada pada kesesatan, di atas kesesatan ataupun kamu. Au kita yang betul ataupun mereka yang betul, ataupun kita yang salah mereka yang betul. Sama ada kita yang betul ataupun mereka yang salah, ataupun kita yang salah mereka yang betul, macam tu. Wa min hadzal muntalaq, berangkat dari hal ini, uqaddimu hadhil mafahim, aku sampaikan hadhil mafahim, jadi kitab mafahim ini, an ba'dil qadaya, yang merangkumi sebahagian masalah-masalah al-islamiyah, keislaman. Jadi aku sampaikan kepada kamu, aku datangkan kepada kamu. Jadi masalah-masalah yang mengandung masalah-masalah keislaman, al-mukhtalafi fiha, yang menjadi khilaf fiha, di dalam masalah tersebut, bainal ulama, antara para ulama. Maksud di sini, kitab mafahim ini membahas tentang masalah yang diperselisihkan, yang diperdebatkan oleh para ulama. Bukan kitab mafahim ini cuma kitab yang membahas tentang solat wajib atau tak. Yang tu bukan. Yang tu memang perkara yang memang mujma', yang disepakati secara ijma' oleh para ulama. Adapun yang dibahas di dalam kitab mafahim ini adalah perkara-perkara, masalah-masalah yang diperdebatkan, yang diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, antara para ulama memang terjadi perdebatan dalam masalah-masalah ini. Wallati, dan perkara la yastati'u, yang tidak mampu ahadun, seorang pun, ayyaqula, untuk berkata, innahu, sesungguhnya itu ittafaqat, sungguhnya perkara tadi itu ittafaqat, bersepakat, ara'ul ulama, pandangan-pandangan ulama, fiha, di dalam masalah tersebut, di dalam mafahim itu, ala kalimatin wahidatin, atas satu suara. Jadi masalah ini tidak mampu seorang pun dari para ulama yang kata sesungguhnya masalah ini semua para ulama bersepakat. Tak mampu. Maksudnya di sini ada terjadi perdebatan, terjadi perselisihan, perbezaan pendapat. Ini masalah yang dibahas oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab yang beliau susun ini. Baik. Wala budda, dan wajib, min izhariha, di dalam menzahirkan mafahim ini, wa wad'iha, dan membawanya, baina yadayil ulama'i, baina yadayi ini kalau bahasa mudahnya di depan para ulama, wal bahithin, dan orang-orang cendekiawan, bawa untuk apa? Lidirasati, untuk dikaji, wan nazri, dan diskusi, wan nazari, dan diskusi untuk diteliti. Fa in kanat sawaban, apabila mafahim ini itu sawaban, betul, falhamdulillah, maka segala puji itu milik Allah. Wa dzalika, yang demikian itu, maksudnya mafahim ini kalau betul, yang demikian itu adalah itu min taufiqillah, daripada petunjuk Allah, wa tasdidihi, dan bimbingan Allah. Wa in kanat khata'an, dan apabila mafahim ini itu khata'an, ada salah, maksudnya salah, fa innahu, maka sesungguhnya itu semua minni, berasal daripada aku, kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa bijtihadi, dan dengan ijtihadku. Jadi kalau salah itu adalah daripada diri saya, daripada ijtihad saya. Baik. Saudara-saudaraku, saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini adab berjiwa besar. Jadi walaupun hakikatnya semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hakikatnya itu semua itu daripada Allah. Nanti kita akan bahas sedikit tentang ini. Baik. Jadi maksud di sini, kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan, ketika aku sudah berikan dalil, aku dah bagi dalil dan kamu tidak mampu membantahnya. Jadi aku bagi dalil semua, kamu tak mampu membantahnya. Masih layakkah kamu untuk menentang saya, membantah pendapat saya? Dah kamu tak mampu membantahnya. Dah kamu tak
Aku bagi dalil, kamu tak mampu membantah dalil tersebut. Kemudian, layakkah kamu untuk membantah pendapat tersebut? Tak payah jauh-jauh lah. Contoh lah, macam saya agak singgung kemarin. Saya cerita tentang Khawarij, cerita tentang takfir, cerita dalam review kitab Al-Haqqul Mubin juga saya sebut tentang nasionalis. Jadi hubbul watan minal iman itu menjadi salah satu pegangan dalam Nahdlatul Ulama. Jadi kita berpegang hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu termasuk sebahagian daripada iman. Kemudian ada yang berbeza pandangan. Ada yang menyebutkan, tak, bukan macam tu. Kalau bukan macam tu, silakan datangkan dalil. Kami semua di dalam Nahdlatul Ulama mempunyai dalil untuk mempertahankan pendapat hubbul watan minal iman. Kami semua punya dalil. Semua amalan yang kami buat seperti tahlil, semua ada dalil. Kamu datangkan dalil. Jadi macam tu. Pandangan ustaz dalam berkias, dalam menyampaikan ajaran Islam, adakah ia dibolehkan? Nanti kita akan masuk dalam pembahasan tentang majaz. Nanti majaz nanti. Baik. Jadi, salah satu pendapat yang kita yakin betul, kemudian ada orang yang berselisih pendapat dengan kita, dia datangkan dalil. Contoh saya sebut tentang Khawarij apa semua tu, orang berbeza menentang saya berpendapat. Kalau saya berpendapat bahawa Khawarij itu bukan cuma orang yang membid'ahkan saja. Bukan cuma orang yang membid'ahkan saja, yang mensyirikkan apa semua ni, akhirnya darahnya halal untuk dibunuh, bukan cuma mereka sahaja. Ada yang lain juga. Maksudnya ada orang yang berfahaman semacam Khawarij. Tak kira lah dari kelompok mana pun. Jadi itu pandangan saya. Kalau tak setuju, silakan datangkan bukti, dalil dan sebagainya. Jadi kita boleh berbeza pandangan dengan siapa pun. Yang penting kita itu mempunyai stand yang jelas, jalan yang jelas, dalil apa semua itu kita ada. Jadi macam tu. Dan ingat, kita tidak bersetuju bukan bermakna kita boleh menghina peribadi dia. Ingat, yang tu adab lain. Yang tu adab. Bab adab, kita tetap tidak bersetuju, tapi kita tetap menghormati pendapat dia. Kita tetap menghargai pendapat dia. Ada satu cerita bahawa pernah suatu ketika Imam Asy-Syafi'i datang berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Kemudian ziarah di makam Imam Abu Hanifah. Kemudian masuk waktu subuh, Imam Syafi'i solat di tempat dekat situlah, masjid, tempat sembahyang dekat situ. Dan Imam Asy-Syafi'i tidak baca kunut. Anak-anak murid dia tanya. Anak-anak murid beliau bertanya, wahai wah dah, dulu kan baca kunut, sekarang kan tak baca, macam tu lah. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, mazhabku tetap baca kunut subuh. Kunut subuh tetap baca. Sunat lah kan. Kalau lupa sujud sahwi macam tu. Bukan sah subuh, syarat sah subuh mesti kunut, bukan macam tu. Baik. Mazhabku tetap, kata Imam Syafi'i, tetap baca kunut. Kemudian anak murid dia tanya, wahai tuan imam, tadi kata Imam Asy-Syafi'i, aku menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi aku menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi beliau datang dekat dengan makam Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut subuh. Sebab apa? Menghormati Imam Abu Hanifah. Ini sikap para ulama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kalau di tanah Melayu kita banyak kita dapati tuan-tuan guru kita, pak kiai di Indonesia yang saling menghormati salah satu sama lain. Berbeza pandangan boleh, tetapi tidak mengurangkan rasa hormat antara satu sama lain. Baik. Baik. Jadi macam kita, kalau kamu tidak setuju, saya setuju dengan pendapat ini. Jadi saya bawa dalil kenapa saya setuju. Kamu juga mesti bawa dalil kenapa kamu tidak bersetuju. Contoh tahlil. Saya bawa dalil kenapa saya bersetuju nak buat tahlil. Kamu bawa dalil kenapa kamu tidak bersetuju dengan tahlil. Kemudian didiskusikan, dimusyawarahkan. Selepas itu, kalaulah kamu tidak mampu membantah dalil yang saya berikan dan semua dalil yang kamu berikan itu saya mampu patahkan, kenapa kamu masih menolak pendapat saya? Kalau kamu tidak mau mengamalkan, itu urusan kamu. Tapi yang penting, jangan larang saya untuk mengamalkan. Kerana apa? Kerana itu yang
kita dah diskusikan bersama-sama. Pada Indonesia ada bahsul masail, kita dah membahas masalah tersebut bersama-sama. Nah, baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, adapun yang demikian itu. Ini muka surat ke-6. Kalau ni boleh tengok muka surat ke-6. Okey. Wa dzalika, adapun yang demikian itu libayani, untuk menerangkan haqiqah, al-haqiqah, untuk menerangkan hakikat yang sebenarnya, wa tashihi, dan membenarkan al-mafahim. Apa ni? Nah, abang kata ni mafahim ini untuk membenarkan amal secara umum, atau mudah ceritanya untuk koreksi, untuk kita tengok, kita ulang kaji, barangkali ada salah, ada silap, kita perbetulkan. Jadi beliau dah bawa ini ke depan ulama-ulama kitab ini, kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah ini, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bawa ke banyak ulama untuk beliau ni, macam mana ni tulisan saya ini, macam mana pendapat saya dalam ini, macam mana susunan saya, tulisan saya ni macam mana, minta diteliti. Al-amal secara umum, walaysa lana min wara'i dzalika, dan tidaklah lana itu bagi kami min wara'i dzalika, di sebalik al-islah, melainkan untuk perbaikan, wa tawakhi, dan mencari as-shawab, kebenaran. Li'annana, kerana sesungguhnya kami itu basyarun, manusia, nusibu, benar, boleh benar, wa nukhti'u, dan boleh jadi salah. Jadi kita ni manusia, setiap manusia boleh jadi benar, boleh jadi salah, melainkan baginda Nabi SAW, para nabi, para rasul, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kita tak boleh perdebatkan yang tu. Yang lain boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Jadi kata beliau, tujuan saya ini membawa kitab ini ke depan para ulama untuk ditashih, untuk dikoreksi. Jadi bukanlah tidak ada tujuan apa-apa, melainkan untuk perbaikan dan untuk mencari kebenaran. Sebab apa? Sebab kita ini manusia. Kata Abu Ya, kita ini manusia, boleh jadi salah dan boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Wa kullum minna, setiap daripada kita, yu'khadhu, diambil, minhu, pendapatnya. Setiap dari kita itu boleh diambil pendapatnya, wa yuraddu alaihi, dan boleh ditolak pendapatnya. Jadi sangatlah dusta kalau ada orang yang mengatakan pendapat saya ini betul semua, wajib diterima, tak terima kafir. Itu dusta dia pendusta. Kecuali siapa? Illa sayyidal ma'sum, kecuali pemimpin yang maksum, alladzi la yantiqu, yang mana la yantiqu, tidak bercakap baginda itu, anil hawa, mengikut hawa nafsunya, in huwa, kecuali perkataan itu, illa wahyun yuha, melain, dan tidak, kalau mudah ceritanya ini, tidaklah baginda itu berkata sesuai mengikut hawa nafsunya, melainkan perkataan itu adalah wahyu yang diturunkan, yang diwahyukan kepada baginda, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita untuk terima, dan haram, tidak boleh kita menolak pendapat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan, kalaulah kita sampai mengatakan, nampak gaya cara aku berjalan ini lebih bagus dari cara Nabi berjalan, itu kalau kita tak jatuh kepada kekafiran, kita jatuh kepada kefasikan. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari perkataan semacam itu. Ni. Sebab apa? Kita mengatakan, kalau ada orang berkata semacam itu, bermakna secara tidak langsung dia itu mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu lebih cara dia berjalan itu lebih bagus daripada cara Nabi berjalan. Secara tak langsung dia itu mengurangkan martabat kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas, nanti beliau juga akan membahas di sini tentang bagaimana para sahabat memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baru 30 minit. Sambung lagi sedikit, kalau boleh bagi habis dalam kitab ni lah. Kalau boleh bagi habis, insya-Allah kita bagi habis. Baik. Wa kullu kitabin, adapun setiap kitab itu qabilun,
menerima, li ziyadah untuk ditambah, wan nuqsan dan dikurangi, wat taghyiri dan bedil dan diganti, wal islah dan diperbaiki, wat tahdzib, tahdzib ini diringkas. Setiap kitab itu, setiap karya-karya itu, misalkan saya buat karya, saya buat tulisan, ada orang nak kritik, ada orang nak tambah, ini kurang ni, ini ada salah ni, saya nak perbetul, boleh tak? Silakan. Boleh, tak ada masalah. Ini terlebih ni, sepatutnya saya nukil kalam ulama atau ada apa di situ, kemudian ada yang terlebih, saya ambil itu, oh ini silap ni sepatutnya tak ada ni, atau huraian saya yang terlalu panjang, oh nak buang atau apa, itu terserah, boleh dalam tradisi keilmuan Islam itu boleh. Boleh ditambah, boleh dikurang, boleh diubah, boleh diganti, boleh diperbaiki, boleh diringkas, kecuali illal kitab alladhi, kecuali kitab Al-Quran, alladhi yang la ya'tihi batilun min baini yadayhi la ya'tihi al-batilu, yang tidak akan ada kebatilan, tak pernah ada kebatilan di dalam Al-Quran. Kalau ada dah lama dah orang-orang jahiliyah itu jumpa, kalau ada. Tapi tak ada. Cari, tak jumpa. Kelemahan, kekurangan, kebatilan, tak jumpa. Min baini yadayhi, di dalam Al-Quran. Wala min khalfih, min baini yadayhi, di dalamnya, baik itu dari depan, min baini yadayhi, wala min khalfih, ataupun dari belakang. Carilah, maksudnya carilah. Pusing pi balik kita Al-Quran tu untuk mencari kekurangan. Benda apa yang kurang, benda apa yang perlu ditambah, yang perlu diperbaiki, cari semua. Memang takkan jumpa. Sampai kiamat. Tobat lahum lah, kata orang Kedah. Tobat lahum, tak jumpa. Wa man idda'a, adapun. Ini peringatan dari beliau. Wa man idda'a, adapun orang yang mengaku siwa dzalika, selain dari yang demikian itu, fahuwa muftarrun, maka dia adalah pendusta, mumtarrun, dan pendebat. Jadi kalau ada orang yang kata kitab saya yang saya buat ini itu betul semua, tak ada kekurangan, hampa cari tak ada kekurangan, dia itu pendusta, bohong. Sebab apa? Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermakna kita ini, di sini juga bermaksud, bukan bermakna kita ini boleh sembarangan mengkritik. Kalau bukan boleh sembarangan mengkritik, ikut dan sikit-sikit, nak kritik orang sikit-sikit, nak debat orang, bukan macam tu maksud dia. Jadi kita kena tengok dulu, kita nak kritik ini, kita ada bidang tak dalam bidang tu. Contoh, kalau kita ini, bidang kita adalah al-adyan, muqaranatul adyan, pembandingan agama. Jangan kita masuk dalam inti-inti lain. Dalam inti-inti agama, sampai bid'ah pun, ini hukum dia apa, ini hukumnya apa. Bukan, itu bukan bidang kita. Sama macam orang, contohlah, yang lebih mudah sikit, orang medik. Belajar medik, belajar kedokteran. Kemudian dia nak bercakap dalam bidang agama, jangan dulu. Kamu ada kemampuan tak nak kritik orang dalam bidang agama? Ada kemampuan tak? Sama juga orang dalam bidang agama nak kritik doktor misalkan. Jadi tak boleh sembarangan, tak boleh ikut dan kita mengkritik orang. Dan juga orang yang dikritik, jadi kalau kita nak kritik, kita kena tengok diri kita. Jadi kita kena tengok diri kita, kita ini faham tak benda tu? Dan tentunya kritik ini dengan cara yang bagus, cara yang elok, bukan dengan cara menghina. Dan kalau dikritik, jangan marah. Asalkan kritik itu linnushi, untuk nasihat, wa iradatil khair, dan menghendaki kebaikan. Bukan apa mengkritik ikut dan, perli-perli di Facebook tanpa dalil, suruh bawa mai dalil. Dari kemarin saya cakap sampai sekarang tak ada pun dalil dia. Nanti perli lagi. Tidak tahu membezakan mana candaan, mana lawak, mana kita ini bergurau senda dan mana yang serius, tidak tahu. Jadi kemudian kata, biarlah orang nak kata saya khawarij, tak khawarij pun itu biar pi. Biarlah, ikutlah. Jadi macam mana tu? Kita belajar tentang firqah-firqah yang silap ini, yang salah ini, untuk kita menghindari dari mereka. Baik. Ingat, diskusi itu bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Diskusi itu tujuan kita adalah untuk mencari kebenaran. Baik.
Jadi kalaulah kita ini niat untuk cari kemenangan sahaja, buat apa kita adakan kajian? Kita bawa main dalil buat apa kalau untuk mencari kemenangan? Tapi tujuan kita dari adanya diskusi itu adalah untuk mencari kebenaran. Baik. Ada dalam satu hadis, baginda Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Kemudian ada seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki ini dia suka pakaiannya cantik, bajunya cantik. Maksudnya baju cantik, nanti orang sahabat-sahabat di Indonesia cantik ini lain, cantik ini khusus untuk perempuan. Maksudnya bajunya itu lawa, bagus, elok. Dan kasut itu sendal itu elok. Sepatu elok, pakaian elok lah. Yang tu termasuk daripada kesombongan tak? Riak ke tak? Kemudian kata Nabi SAW, bukan, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah suka kepada perkara-perkara yang apa. Sekejap, ada yang minta tentang pembahasan majas tadi Ustaz, hari ini ke kupasannya rasanya tak sempat hari ini, sebab selepas ini kita akan masuk sedikit tentang maqamul khaliq, maqamul makhluk. Selepas itu baru kalau maqamul khaliq, maqamul makhluk itu selepas ini kita akan masuk pada tahdhir minal mujazafah fi takfir, kemudian maqamul khaliq, maqamul makhluk. Lepas tu banyak lagi, rasanya berhari-hari juga ni baru masuk dalam majas ni. Minta maaf saya tak bahas sekarang lah. Baik. Kemudian ada seorang lelaki kata Nabi SAW, ada lelaki tanya, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki ini dia suka pakaiannya bagus, kasutnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Baginda Nabi bersabda, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah suka pada hal-hal yang indah, yang cantik, yang itu terlihat bagus. Allah suka. Kemudian baginda Nabi bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haqqi, menentang kebenaran. Dibawakan dalil, dia menentang. Itu kesombongan. Wa ghamtun nas, dan menghina manusia lain. Hina manusia. Tak peduli dengan orang yang penting saya. Apa dia? Itu. Merasakan dirinya lebih mulia dari orang lain. Itu sombong. Jadi hati-hati. Sombongan itu salah satu sikap yang tidak ada di dalam syurga. Bukan makna saya kata orang yang sombong tak masuk syurga. Yang itu urusan kamu dengan Allah. Urusan kamu dengan Allah. Cuma kalau orang yang menentang kebenaran, baginda Nabi bersebut, itu adalah termasuk ciri-ciri kesombongan. Baik, wa nahnu na'udzubillah, adapun kita itu na'udzu, meminta perlindungan billahi, dengan Allah, min an nakuna, daripada menjadi mimman yata'allamul ilma, dari menjadi orang yang menuntut ilmu, lil mumarati, untuk berdebat, atau lil mujadalati, untuk berdebat juga, untuk berlomba-lomba, belajar ilmu untuk apa? Untuk bersaing, melawan orang lain, apa semua tu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah daripada sikap yang semacam itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, adapun orang itu talaba, mencari, orang tersebut al-ilma, akan ilmu, liumaria, untuk membodohi, bihi, dengan ilmu tersebut, as-sufaha'a, orang-orang bodoh, au yukabira, atau melawan, bihi, dengan ilmu tersebut, al-ulama'a, akan para ulama, au yasrifa, ataupun memikat, bihi, dengan ilmu nasi, memikat wajah-wajah orang, ilaihi, kepadanya. Maksudnya dia nak tarik perhatian orang kepadanya, dia nak tarik pandangan orang kepadanya. Dengan ilmu tersebut, niatnya adalah supaya orang melihat dia, orang memandang dia. Adkhalahu, akan memasukkan, akan orang tersebut, Allahu, oleh Allah, an-nara, ke dalam api neraka. Rawahu Turmuzi boleh, Tirmizi boleh, Tarmizi pun boleh, wa ghairuhu, dan selain Imam Tirmizi. Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan bahawa talabtul ilma li ghairillah, aku pernah mencari ilmu dengan niat selain Allah.
Fa abal ilmu ay yakuna illa lillah. Maka ilmu itu enggan untuk ada. Ilmu itu enggan untuk, maksudnya ilmu itu enggan untuk bersama dengan aku, melainkan apabila niat itu kerana Allah. Ini Imam Al-Ghazali sebut. Wa kitabuna hadha, adapun kitab kita hadha ini, itu kaghairihi, seperti selainnya, minal kutub, daripada kitab-kitab yang lain. Kitab ini, kitab beliau ini, kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kitab beliau ini kalau di Arab Saudi ini dilarang. Sebab apa? Kitab beliau ini menjelaskan, menolak pendapat-pendapat orang-orang yang membid'ahkan, yang mensyirikkan, atau yang kita kenal dengan golongan Wahabi ataupun Salafi. Jadi beliau menolak pendapat-pendapat itu. Jadi kitab beliau ini dilarang di Arab Saudi. Jadi kitab kami ini sama seperti kitab-kitab yang lain. Sama dari segi apanya? Qabilun, menerima, lil islah, untuk diperbaiki, wal muraja'ah, dan dikaji ulang. Jadi muraja'ah, diteliti balik. Jadi kitab kami ini menerima. Wa ana, adapun kami itu bifadlillah, dengan wa ana adapun saya bifadlillah, dengan keutamaan Allah, a'tarifu, itu mengakui, mengiktiraf, fi kulli kitabin, di dalam setiap kitab, wa alifuhu, yang aku tulis. Dalam lain, yang kitab saya ini, yang saya baca ni edisi lama, kalau di dalam apa PDF itu alaftuhu. Jadi aku mengakui di dalam setiap kitab yang aku tulis, bidzalika, dengan yang demikian itu. Jadi maksudnya yang demikian itu apa? Maksudnya aku mengakui dalam setiap kitab yang aku tulis ini masih perlu untuk diperbaiki, masih perlu untuk diulang kaji, dikaji ulang, diteliti balik, masih perlu. Wa aqulu, dan aku berkata, fi akhiri, di dalam akhir, ma aktubu, atau ma katabtu, di dalam akhir setiap kitab yang aku tulis ini, sesungguhnya aku itu as'alu, memohon Allah, kepada Allah, at-taufiqa, akan taufik, wassadada, dan kebenaran, fima katabtuhu, di dalam kitab katabtu. Fa in kana sawaban, apabila kitab yang aku tulis itu benar, itu famin Allah, maka keutamaan itu milik Allah. Wa in kana khata'an, dan apabila salah, famin nafsi wajtihadi, maka itu berasal daripada diriku dan ijtihadku. Wa arju, dan aku berharap, mimman, daripada orang, yattali'u, yang membaca, alaihi, kitab ini, ayyurshidani, untuk memberi petunjuk kepadaku, wa ayyadullani, dan menunjukkan aku, ala akhta'i, atas kesalahan-kesalahanku. Jadi orang-orang yang baca ni kalau jumpa kesalahan, tolong beritahukan padaku, tunjukkan di mana kesalahan itu supaya aku dapat perbetulkan. Ini sikap tawaduknya beliau. Jadi beliau ini sungguh alim, muhaddis, orang yang hebat. Saya pernah berjumpa dengan beliau waktu itu masih kecil lagi lah. Kalau tak silap, waktu itu saya kelas 4 tahun 2000, kalau tak silap lah, 2000 atau 99 atau, tapi masih kecil lagi. Itu beliau sempat datang ke ma'had kami di sini, Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang. Beliau sempat datang, dan kalau tak silap 2 kali, mungkin kalau tak silap saya 2 kali. Jadi beliau datang di sini waktu saya kecil lagi lah, tapi saya pernah melihat beliau, tinggi orangnya. Jadi pernahlah melihat wajah beliau. Jadi waktu Habib Umar juga pernah datang selepas beliau wafat, kalau tak silap selepas Abu Ya Sayyid Muhammad ini meninggal dunia, wafat, Habib Umar pernah datang ke sini, dan beliau memberikan ucapan di tempat Sayyid Muhammad memberikan ucapan. Beliau antara ucapan beliau, jadi saya datang di sini ini, dan cukuplah saya dapat datang di tempat yang mana Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang dulu beliau juga pernah datang di tempat ini. Nah, jadi beliau pernah datang di sini. Baik. Wal ulama, adapun para ulama itu, la yazaluna ini kalau bahasa kita ini sentiasa, yuraji'u ba'duhum ba'da, sentiasa melakukan murajaah, ba'duhum sebahagian mereka, ba'dan dengan sebahagian yang lain, fima di dalam perkara yaktubun yang mereka tulis.
fa idza hasala al-iqna'u, maka apabila terdapat, bukan terjadi, kurang sesuai lah, terjadi, apabila hasil atau terdapat al-iqna'u, respon bagus, warida, dan rida, rela, puas hati, la yatawaqqafu 'anil akhdhi bihi illa mustakbir. Kalau dah dapat respon bagus, kitab ini aku dah bagi kepada ulama-ulama, tuan-tuan guru, syekh-syekh, mufti-mufti di hampir seluruh belahan dunia. Boleh tengok di dalam kitab, di dalam permulaan sebelum ini, takhris, macam mana kata sambutan daripada ulama-ulama yang lain tentang kitab ini banyak di dalam, dan saya tak baca semualah, sebab apa, itu terlalu panjang kalau saya nak baca semua ni, habis bulan puasa pun tak habis. Dan itu pun kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, semua kata-kata sambutan itu belum aku tulis semua. Ada juga yang beliau beliau minta maaf sebab tak tulis juga, ada yang beliau tak masukkan di dalam kitab ini. Sebab apa? Terlalu banyak kata-kata sambutan, respon baik. Jadi respon positif daripada ulama-ulama lain terhadap kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang beliau tulis ini. Dan beliau tulis apabila kitab ini sudah terdapat respon bagus semua itu, maka la yatawaqqafu, tidak segan atau tidak mahu 'anil akhdhi bihi, untuk menerima kitab ini, illa mustakbirun, melainkan orang itu adalah orang yang sombong. Dah bagi dalil apa semua dah, tak mau juga, mustakbirun, maka itu adalah orang yang sombong. Ya. Bagaimana tidak? Orang yang mengkritik beliau itu juga siapa? Kalau nak dibandingkan dengan keilmuan beliau memanglah, Abuya tidak akan sebut, saya alim tak akan sebut beliau. Tapi kita kenal beliau macam mana? Kenal beliau itu bagaimana sifat beliau, keilmuan beliau macam mana. Jadi, kalau nak dibandingkan dengan orang yang mengkritik beliau, itu bahasa kurang sedap dia. Tak ada apa-apa lah nak kritik orang. Tak padan sungguh nak kritik orang. Jadi macam mana nak mengkritik orang yang diiktiraf oleh dunia Islam, tapi kamu kritik kosong? Nak kritik kan seperti yang saya sebut tadi boleh, tapi dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Baik. Illa idza kana lahu fi dzalika ta'wilun. Jadi orang yang tidak menerima ini adalah orang yang sombong. Illa, kecuali apabila lahu, bagi orang tersebut, orang yang tidak mahu tersebut, fi dzalika, dalam perkara itu, maksudnya dia tidak mahu itu, dalam sikap dia tidak mahu menerima kitab ini, dia mempunyai ta'wil, alasan yang lain, au wijhatu nazarin, atau sudut pandang yang lain, au dalilun, ataupun dalil, au syubhatu dalilin, ataupun dalil yang belum jelas. Dia ragu-ragu lagi. Ini masih lagi diperdebat, masih lagi betulkah ini betul-betulkah, duk ragu-ragu lagi. Itu belum tak termasuk dalam orang-orang tak termasuk dalam golongan orang-orang yang sombong. Baik, ada yang minta untuk terangkan sedikit sanad penulis kitab ini. Kalau beliau menulis kitab ini, beliau ini dulu adalah salah seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram. Maksudnya ada halaqah di Masjidil Haram. Boleh tengok video beliau di YouTube, ada. Kalau tak silap saya, video itu masih lagi hitam putih dan beliau itu muda lagi. Jadi Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, beliau datang ke Malaysia, dan antara salah satu kisahnya beliau berjumpa dengan Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Jadi beliau jumpa dengan Abuya Syekh Fahmi, kemudian beliau Syekh Fahmi ni bertanggungjawab urus apa tu koper atau semua. Beliau panggil Syekh Fahmi naik kereta bersama beliau. Beliau bersembang, dan saya dengar ini waktu Syekh Fahmi memberi ijazah bekal akhirat yang beliau tulis. Syekh Fahmi cerita, jadi saya berdialog. Sekejap. Tengok sekejap, saya tak
Betulkah ini berhenti? Okey, boleh komen tengok apa ini suara dengar clear atau tak? Atau gambar terpotong? Sebab saya rasa macam line tak berapa clear. Okey, baik. Banyak line saya tak apa clear. Minta maaf. Okey, baik. Jadi beliaulah yang Syekh Fahmi menceritakan kepada kami di Ma'had Tarbiyah Islamiah Serang waktu awal-awal mula cetakan pertama, kalau tak silap saya, buku himpunan yang beliau susun, Syekh Fahmi susun, iaitu Bekal Akhirat. Beliau tulis di dalam mukadimah itu, Al-Maliki ini adalah gelaran yang diberikan oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, timbalan Syekhul Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang. Jadi beliau memberikan gelar Al-Maliki itu, beliau pegang tangan Syekh Fahmi, beliau kata Antal Maliki. Jadi itu salah satu pengiktirafan beliau kepada anak-anak murid beliau yang beliau bangga dengan anak murid itu. Beliau akan bagi gelaran Al-Maliki kepada anak murid itu. Kalau saya memang tak sempatlah nak berguru langsung dengan beliau, sebab saya ni waktu tu kecil lagi. Kalau jumpa tu memang pernah jumpa lah. Jadi dan beliau tulis kitab ini adalah sebab untuk menolak fahaman-fahaman orang yang membida'ahkan lah, kalau mudah cerita, membida'ahkan di Arab Saudi. Itu beliau tulis kitab ini. Jadi dari awal kemarin saya bahas tentang beliau memuji dulu, puji kerajaan Arab Saudi, macam mana kerajaan ini mempersatukan semua di bawah bendera kalimah la ilaha illallah, mempersatukan masyarakat Arab Saudi, mempersatukan rakyat-rakyat Arab Saudi dengan satu kalimah, satu ideologi, semua itu. Puji juga bagi bantuan kepada para ulama apa semua. Kemudian beliau menjelaskan. Beliau baru menjelaskan fahaman-fahaman yang selama ini salah, dibida'ahkan, ziarah kubur dibida'ahkan, ini apa semua. Jadi beliau jelaskan mana yang betul dan mana yang tidak betul. Baik, kita sambung lagi lah. Jadi kalau dan tidaklah sombong kecuali apabila orang tersebut tidak mau menerima kitab ini disebabkan dia punya alasan atau sudut pandang yang berbeza ataupun dalil yang belum jelas. Fa innahu illam yaltamis lahul udhra, kerana sesungguhnya kalau dia tidak memberikan alasan alasan fa aqallu maka paling sedikitnya perkara fil amri, di dalam urusan itu adalah ayaskuta anhu, dia diam daripada komen apa-apa. Jadi kata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saya dah bagi semua, orang itu tidak mampu membantahnya, kemudian orang itu tidak mampu membantahnya, maka dia tak mampu bawa alasan, tak mampu apa-apa pun, paling tidak pun dia diam. Kalau dia melawan, menentang, membantah, maka orang itu adalah orang yang sombong. Sudah tahu jahil, sudah tahu tidak ada ilmu, tapi masih lagi nak berkomentar, nak bermacam-macam. Baik, wal hiwaru, adapun hiwar bainal ulama'i, antara para ulama, bisuratin khasatin, dengan ciri yang khas, ciri khusus, itu yatamayyazu, berbeza, bil mawdu'iyyati, dengan objektif ini, dengan pembahasan, dengan tajuk, wa ruhi at-tafahum, dan ruhi tafahum ini spirit, roh lah, spirit saling memahami, wal wara'i, dan sikap wara', wa taqwallahi azza wa jalla, dan takwa kepada Allah azza wa jalla. Jadi Abuya Sayyid Muhammad menceritakan bahawa hiwar, jadi diskusi, saling tukar pendapat antara para ulama ini terjadi dengan mempunyai ciri yang khusus. Okey.
mempunyai ciri yang khusus, yang mana ciri itu berbeza mengikut pembahasannya, tajuknya apa. Kemudian ciri-ciri para ulama ini juga adalah adanya spirit saling memahami. Oh, itu pendapat kamu, ini pendapat saya. Kemudian wal wara' dan sikap. Wara', sikap. Apa ini? Sikap wara' lah. Sikap wara' ini ada di antara para ulama itu namanya sikap wara'. Bahasan panjang pula lagi wara' ni. Okey, cukuplah. Kemudian ada antaranya sikap taqwa Allah Azza wa Jalla, sikap takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lianna ra'idahum, kerana sesungguhnya tujuan para ulama tersebut jami'an semuanya itu apa? At-taw'iyatu, pencerahan. Tujuan mereka itu adalah pencerahan, wa taujih, dan pemahaman, wa dzaudu, dan menjauhi an maharimillah azza wa jalla, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, wal akhdhu biyadin nas likulli ma fihi al khair, dan mengambil, memegang tangan manusia, mengajak tangan manusia ini, memegang tangan manusia, ajak likulli ma fihi al khair, untuk diajak menuju kepada perkara yang terdapat kebaikan padanya. Jadi itu tujuan para ulama. Fahum warathatul anbiya. Adapun para ulama itu warathatul anbiya, ahli waris Nabi. Wa inni, dan sesungguhnya aku itu as'alullah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ayyujannibana, untuk menjauhkan kita apa? Masadiraz zalal, sumber-sumber, masadiraz zalali, sumber-sumber kesalahan. Jadi kita minta kepada Allah, manusia ini pasti ada salah, pasti ada silap, melainkan para rasul, para nabi, para rasul. Wajib bagi seorang muslim, wajib bagi setiap muslim untuk meyakini bahawa para nabi dan para rasul tidak mempunyai kekurangan apapun. Adapun kita ini manusia, nama pun manusia, kadang lupa, kadang salah, kadang silap, terlupa, khilaf dan sebagainya. Jadi kita memohon kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita daripada sumber-sumber kesalahan. Wa ayyahdiyana sawa as-sabil, dan Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Okey, baik. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya kira cukup sampai di sini. Hampir sejam ini, lebih lama dari kemarin. Saya ada cadang nak cakap sikit lah, tapi insya-Allah esok kita akan sambung lagi. Tapi saya memang nak bagi habis mukadimah ini. Nanti insya-Allah kita akan sambung. Esok kita akan sambung lagi pada pembahasan seterusnya. Tadi ada yang komen kata link tak boleh dibuka tuan. Cuba tengok di link live ini, saya ada link itu, mungkin boleh dibuka. Ini mohon maaf kalau ada salah silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kesalahan saya sendiri. Jadi boleh tengoklah apa link sebelum ini posting di Facebook saya atau Facebook page Naam Nahdlatul Ulama Malaysia ini. Boleh tengok ada link apa kitab ini. InsyaAllah malam ini kita akan sambung lagi kitab Bidayatul Hidayah pukul 10.30 waktu Malaysia, pukul 10.30. Kalau ada kawan-kawan di Indonesia nak ikut juga, pukul 9.30. Jadi mungkin agak lambat sedikit lah, tak apalah. Jadi kalau nak buat dua-dua waktu tengah puasa ni teruk sikit lah, nama pun bulan puasa kan. Jadi insyaAllah malam nanti kita akan sambung untuk siri yang kedua, untuk kali yang kedua kitab Bidayatul Hidayah, dan esok insyaAllah kita akan sambung Mafahim Yajibu an Tusaha untuk siri yang ketiga. Jadi boleh tengok kitab ini, ada link di iklan itu ada, boleh follow, boleh download, minta maaf bukan follow, follow dan like page Nahdlatul Ulama official, Nahdlatul Ulama Malaysia official. Kemudian kalau nak download kitab boleh ada di link-link tersebut. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap. Innahu sami'un, sesungguhnya Allah itu maha sami'un, maha mendengar, mujibun, lagi mengabulkan, wabillah, dan itu bagi Allah taufiq, adapun taufiq petunjuk. Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Manhajul Kitab, wallahu a'lam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا اللهم احفظ فينا سنن سيد المرسلين واقم من اتباع نبيك الامين واعطنا شفاعة كبرى من نبيك الامين وادخلنا الجنة مع نبيك الكريم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah silap, yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kesalahan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.